Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita kembali ke channel Roisham Abidin bersama Ustaz pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan dalam mengaji kita. Abang semua moga dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 3. Abang-abang kakak-kakak tingkatan 3 yang bersama dengan Ustaz pada kali ini secara maya, secara ber-YouTube, untuk kita meneruskan di tajuk yang seterusnya. Jom kita terus tempoh masa pelajaran 5, zikir penenang hati. Tajuk kita pada hari ini, insya-Allah kita nak sama-sama mencari ketenangan dalam hati kita. Jadi cara dia ialah dengan zikrullah, zikir, ingat pada Allah. Jadi nak tahu zikir ni macam mana, ingat pada Allah ni macam mana, jom sama-sama kita mulakan, insya-Allah. Okey, baik, kita pergi dulu yang pertama, iaitu seperti biasa kita duduk dengan keadaan yang tertib, tenang, dalam keadaan yang paling selesa untuk kita memperoleh ilmu. Kita mulakan dengan baca Quran Al-Fatihah, juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jika kita terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua alat-alat tulis kita dah siap sedia. Dia ada duduk depan abang kakak-kakak, pen, pensel, kertas, dan buku teks, buku nota, buku tulis. Tu macam apa dah tu. Dan jom kita ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pembelajaran pada kali ini bidang Al-Quran, tajuk zikir penenang hati, pelajaran 5, buku teks muka surat 27 hingga 32, insya-Allah. Abang kakak-kakak tingkatan 3 dah ready? Jom kita mulakan pada ayat kefahaman. Okey, untuk bidang Quran kita akan baca dulu ayat kefahaman, dan insya-Allah baru kita huraikan di sudut intisari dan sebagainya. Okey, jom kita mulakan pada surah apa tu? Surah apa? Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 205 hingga dan juga 206. Jadi berapa ayat ni kita ngaji? 2 ayat. Surah Al-A'raf ayat 205, 206. Surah Al-A'raf ayat surah yang keberapa dalam Quran? 7. Pandai tahu mana? Tu ada tulis. Kan? Alright, jom sama-sama kita mulakan pada ayat 25 dan kita terus pada ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang kita telah bacakan
pada surah Al-A'raf ayat 205 dan 206. Jadi dapat semua insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan kita tengok pada potongan ayat dan maksudnya. Potongan ayat dan maksudnya, kita tengok pada yang pertama. Wazkur rabbaka fi nafsika. Macam itulah kalau nak berhenti, nafsik. Gitu. Okey, macam mana? Wazkur rabbaka fi nafsik. Yang maksudnya, dan sebutlah, yakni nama Tuhanmu dalam hatimu. Maknanya Allah suruh kita sebut nama Allah dalam hati kita. Dengan apa? Itu sebut tadi sebagai zikir itu. Itu sebut tadi sebagai ingat itu. Jadi ini dalam ayat. Saya kita pergi mengambil lanjut apa yang disebut sebagai wazkur rabbaka fi nafsik. Seterusnya, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Apa maksud dia? Dengan merendah diri. Tadarru'an rendah diri. Wa khifah. Khifah ni apa dia? Takut. Asa takut, asa rendah diri. Wa dunal jahri minal qawli. Tanpa menyaringkan suara, tanpa menguatkan suara. Maknanya Allah suruh kita sebut namanya dalam hati kita tanpa kita menjerit-jerit, tanpa kita kata apa, mekik-mekik. Nak mengingat Allah bukan cara dia kita nak kena tempik-tempik. Ni Allah cerita ataupun Allah beri panduan kepada kita cara untuk kita dapatkan tenang melalui zikir, ingat kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian bil ghuduwi wal asal. Apa maksud dia? Pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita ingat padanya pada setiap waktu, iaitu pada waktu pagi mahupun pada waktu petang. Kemudian penutup bagi ayat 205, wala takum minal ghafilin. Tengok situ, nun mati bertemu dengan mim tu kan. Yauminun apa dia? Idgham ma'al unnah. Tu sikitlah kita sebut tentang hukum tajwid. Okey. Serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Wala dan jangan. Allah sebut, Allah larang kita takum minal ghafilin, janganlah kita masuk orang-orang yang lalai. Maknanya orang yang leka, orang yang tak ingat pada Allah dengan menyebut namanya dalam hati. Kemudian kita tengok pada seterusnya ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika. Inda nun mati bertemu dengan dal. Hukumnya apa? Ifa hakiki, pandai. Nun mati bertemu dengan dal. Ifa hakiki bacaan dengung. Berapa harakat? 2 harakat. Bacaan macam mana? Ain gitu. Inda rabbika. Okey. Maksudnya apa? Sesungguhnya mereka ni siapa dia? Allah sebut mereka ini adalah malaikat yang ada di sisi Tuhanmu. La yastakbiruna an ibadatihi. La yastakbiruna an. Ini kita tengok lagi pada hukum tajwid yang seterusnya, iaitu nun mati bertemu dengan ain. Atas nun ada ada apa? Sukun. Nun itu ada sukun. Maknanya ni petua ni. Kalau nun atasnya ada sukun, maka kita kena baca jelas. Jadi nun mati bertemu dengan ain pada 6 huruf, iaitu huruf apa? Izhar khalqi, pandai. Izhar khalqi. Jadi bacaan dia jelas tanpa dengung. Macam mana baca dia? An. Lidah kena di langit terus. An ibadatihi, bukan an tak kena. Bacaan dia an ibadatihi. Alright, jadi apa maknanya? Tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Siapa yang tidak ingkar ni? Malaikat yang sentiasa beribadah kepada Allah, yang mana malaikat duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ingkar, tidak bongkok, tidak rasa besar, dan mereka ni sentiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu. Ni apa dia pula? Allah sebut mereka sentiasa bertasbih baginya, tasbih kepada Allah.
wa lahu yasjudun. Apa dia ni maksud dia? Serta kepadanya jua mereka bersujud. Kepadanya yakni Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat ini bersujud. Jadi Allah cerita pada dua ayat ini, iaitulah kita kena ikut cara malaikat mengingati Allah. Macam mana? Sekejap kita pergi dengan lebih lanjut. Alright, seterusnya kita tengok pada amalan. Anak-anak pelajar perasan tak tadi pada ada satu ayat, pada ayat satu ayat, iaitu ayat berapa tadi? 206. 206 tadi ni. Okey, tengok balik yang tadi ni ni. Okey, yang tadi ni. Okey, yang ni ni. Ni yang ni Yang ni ialah ini kita nak ngaji ni. Ini ialah sujud tanda bagi sujud tilawah. Biasa dengar sujud tilawah? Siapa yang tak biasa tu, hari ni kita dengar. Okey, kita tengok sikit. Umat Islam disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tanda tu, macam apa nama tu, kubah tu, macam kubah tu, kan ya, dia jadi macam pintu gerbang nak masuk ke masjid tu, nak masuk ke tempat solat tu, gitu. Itu tempat ataupun tanda sunat, bukan wajib, sunat. Maknanya kalau buat dapat pahala tak? Dapat. Jadi bila baca ayat, jumpa tanda ini, maka kita sunat untuk sujud. Sujud ni maknanya sujud lah. Dan nama dia sujud tilawah. Cara macam mana? Saya cerita. Orang yang sedang solat perlu berniat untuk sujud di dalam hati. Maksudnya tengah duduk sembahyang ni, Allahu Akbar, baca ayat pada rakaat ataupun bacaan selepas daripada surah Fatihah, kemudian baca ayat ada tanda ini pada bacaan tersebut, maka dia perlu untuk berniat sujud tilawah ini, lalu dia sujud sekali. Ini cara dia, sujud sekali, terus sujud, tak ada rokok dah, terus sujud seperti sujud biasa, kemudian bangun semula untuk meneruskan solat seperti biasa. Sujud, bangun, terus diri. Bukan duduk antara dua sujud lagi kita nampak blank pada orang. Jangan lagu tu. Jadi bagi orang yang tadi orang yang solat, orang yang duduk ataupun berada di luar solat, hendaklah berniat untuk sujud. Okey, tengah duduk ni, baca pada ayat tersebut ada tanda ini, maka dia kena berniat sujud tilawah saja. Aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala takbir, Allahu Akbar. Biasanya kita letak dulu di qiyam dulu, kemudian terus sujud, duduk antara dua sujud, terus bagi salam. Duduk antara dua sujud, terus bagi salam. Okey, bacaan dia apa dia? Bacaan dia apa dia? Yang ni. Saya akan percaya ni ramai yang dah hafal ni. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basaruhu biqaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Siapa boleh hafal, boleh hafal, boleh tengok. Kalau tak boleh hafal, kalau tak boleh nak baca kan, contoh kan, jumpa nak buat juga sujud tilawah Allahumma salli ala Muhammad, dapat pahala ni. Baca macam mana? Baca macam subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun tak ada masalah, tak ada masalah. Niatlah hati, saja aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala, terus sujud, baca macam ni. Tak baca boleh ke? Tak apa. Tak buat sujud tilawah boleh ke? Pun tak apa. Bukannya wajib, tapi sunat saja. Jadi kalau buat dapat pahala. Dapat boleh hafal, boleh tengok ni. Dalam buku teks pun ada Saya ambil sebiji dalam buku teks ni. Alright, seterusnya. Okey, kita tengok pada poin yang ketiga ataupun perkara yang ketiga, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk memperbanyakkan zikir kepadanya. Yakni Imam Ibnu Katsir sebut sebagai tafsiran kepada ayat yang dibacakan, kita baca tadi ni. Maka dengan itu, zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Maknanya, kita nak elakkan diri kita daripada orang yang disebut sebagai orang yang lalai, ialah dengan cara kita ingat pada Allah. Zikir kepada Allah, zikir sebut namanya, dan disebut sebagai zikir ini bukan sekadar zikir ini menurut ramai di kalangan para ulama disebut sebagai bukan sekadar kita melafazkan nama-nama Allah di bibir sahaja,
bahkan dengan cara kita solat, bahkan dengan cara kita mengaji Quran, baca Quran, kita bersedekah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu juga salah satu cara kita mengingati Allah. Right? Okey, kemudian Allah SWT memotivasikan manusia dengan memuji malaikat. Ni Allah sebut pada kita supaya kita dapat seronok dan semangatnya seperti mana malaikat yang buat ni. Malaikat yang menjadikan malaikat sebagai contoh. Hal ini disebabkan oleh malaikat sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Dalil mana? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Itu ayat seterusnya. Nah, dalam surah Al-Baqarah 152. Sadaqallahul azim. Maka oleh itu, fazkuruni azkurkum, ingatlah, bila kita ingat kepada Allah, ingatlah kamu kepadanya supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Maknanya azkurkum ni, maka aku akan ingat kembali dengan cara Allah bagi balas kebaikan kepada kita. Tu maksud dia, bukan maksud kita ingat Allah, Allah zikir kat kita, bukan. Maksudnya kita ingat Allah, Allah bagi kebaikan kepada kita. Faham macam mana? Ni kita ada ingat memang dari sudut ayat fazkuruni, kita ingat pada Allah, azkurukum, Allah ingat pada kita. Bukan maksudnya Allah zikir sebut nama kita, ada Allah bagi kebaikan tu pada kita. Dapat lah insyaAllah. Jadi nak Allah bagi kebaikan kepada kita, maka kita kena banyak ingat kepadanya. Boleh tak tu? Cantik. Okey, seterusnya amalan sikit. Ini disebut sebagai zikir lah. Zikir orang kata di sudut lafaz. Lafaz, ingat kita dengan cara lafaz. Dan zikir yang terbaik ialah zikir yang maksur. Maksud ni apa dia? Yang sahih daripada Nabi SAW, yang mana disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, pada ni tahlil, Subhanallah tasbih, Alhamdulillah tahmid, Allahu Akbar takbir. Dia kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu zikir. Dan zikir tu sememangnya maksur dan apa sahih daripada Nabi SAW. Kita ingat, kita sebut, kita zikir, berpahala. Lagi apa? La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Boleh? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kan? Itu lafaz taubat kita, Astaghfirullah. Masya Allah, la quwata illa billah, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kita boleh amal. Dan amalan kita itu sebagai zikir kita kepada Allah Ta'ala. Okey, kita masuk tengok zikir. Maksud zikir. Okey, maksud zikir ada dua. Di sudut bahasa dan juga sudut istilah. Seperti biasalah, bila kita sebut tentang maksud, dia akan ada dua pilihan ataupun dua benda, dua perkara, iaitu bahasa dan juga istilah. Okey, di sudut istilah bahasa dulu, iaitulah ingatan. Zikir ingat. Ingat. Zikir ni apa dia? Ingat. Ingat tak? Ingat. Sebab zikir tu ingat. Gitu. Kemudian sudut istilah panjang sikit lah. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui hati atau tulisan. Maknanya kita ingat pada Allah. Sama ada melalui hati, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat apa pun kita ingat. Kemudian melalui tulisan ke, kita tulis perkara-perkara yang memberikan kebaikan, itu juga adalah salah satu cara kita ingat pada Allah Taala. Okey, peranan zikir. Apa yang menjadikan apabila kita zikir kita dapat apa? Itu maksudnya peranan. Kita zikir, kita dapat apa? Yang pertama, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tunjuk rasa terima kasih kita kepada Allah, maka kita ingat pada Allah. Kita nak terima kasih kepada mak ayah, maka kita pergi jumpa mak ayah, kita ucap terima kasih kepada mak ayah, kita sebut nama mak ayah kita kepada orang-orang yang kita kenal di sekeliling. Kita suka untuk nak, orang kata,
nak memuliakan mak ayah kita, sebab kita nak tunjukkan rasa terima kasih kita kepada mak ayah, itu dengan mak ayah. Tapi kalau dengan Allah, kita ucap dah nama Allah sentiasa. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri daripada melakukan maksiat, perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka, perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, perkara boleh menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, maka kita elakkan. Jadi perkara-perkara yang kita lakukan untuk kita elakkan daripada perkara-perkara mendatangkan dosa ini, menyebabkan dengan zikir itulah, maka kita akan terhindar daripada melakukan maksiat. Bila kita nak melakukan satu perkara, kita ingat kepada Allah, maka dengan ingat kita kepada Allah itu akan menjadi penghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Kemudian yang ketiga, menjadikan perisai peribadi daripada gangguan syaitan. Sebab tu bila kita rasa macam nak melakukan sesuatu yang orang kata apa, mendatangkan murka Allah Ta'ala, maka waktu itu kita perlu untuk minta perlindungan daripada Allah. Ucapannya apa? Lafaznya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kita nak melakukan sesuatu perkara yang kata tak baik lah, no? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Moga-moga Allah halang kita, Allah beri perlindungan kepada kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik itu. Kemudian yang keempat, iaitu memberi petunjuk ke jalan yang benar. Sebab tu kita kata tadi, bila kita zikir, kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah akan buka hati kita, Allah akan lapangkan hati kita, Allah akan tunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang betul. Mungkin pada waktu tu kita rasa orang kata blur, kita rasa macam tak apa nak nampak jalan keluar daripada masalah kita. Maka kita ingat kepada Allah, kita zikir, kita kita melakukan kebaikan, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan yang benar kepada kita. Allah akan tunjuk jalan keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi dengan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Dapat dekat tu. Sebab tu tajuk kita zikir penenang hati. Jadi nak hati yang tenang, ingat pada Allah. Yang keempat. Yang kelima, mententeramkan hati. Segala apa yang kita belajar tadi ni, ataupun 4 perkara yang disebut sebagai peranan zikir tadi ni, adalah yang paling kita nak, itu hati kita tenteram, hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bukannya cara kita nak buang masa, kita nak buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala untuk kita mendapatkan ketenangan hati. Bahkan kita diajar untuk mendapatkan tenangnya hati kita dengan ingat pada Allah Ta'ala. Okey, dapat nak seterusnya. Okey, apa semua ilmu sikit. Menurut Al-Qadi Iyad, zikir dalam hati, apa dia nak maksud zikir dalam hati ni? Zikir dengan menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Maknanya bila kita ingat pada Allah, kita fikir besarnya, hebatnya, powernya, mantapnya, padunya apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Allah telah tunjukkan kepada kita kekuatan, keagungan, kekuasaan Allah kepada kita. Jadi bila kita fikir, subhanallah, sebut, kita tengok perkara-perkara yang kata mendamaikan kepada kita, Masya Allah kan, Maha Suci Allah, subhanallah. Kemudian mungkin kita ditimpa ujian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ingat kepada Allah, Allah yang bagi kepada kita, Allah berhak ambil balik perkara yang kita dapat itu. Jadi dia akan tenang, dia akan, orang kata, life is simple. Bila ada ujian, kembali kepada Allah, Allah akan beri ketenangan itu. Mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya, itu cara dia, macam Ustaz kata tadi lah. Selain daripada kita sebut pada zikir pada lidah dan mulut kita, kita buat kebaikan, kita buat perkara yang amar ma'ruf dan tinggalkan larangan nahi mungkar. Itulah salah satu cara kita zikir, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Syarah Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Alright, seterusnya adab berzikir. Nak berzikir ni pun ada cara, bukan lebih kurang nak berzikir, kan? Okey, adab berzikir yang kita nak cerita ni ada 4, iaitu yang pertama, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati. Ingat dalam mana? Hati. Sebab apa? Hati ni tempat segala kebaikan duk berkumpul, dan hati ni lah tempat yang, orang kata apa, keburukan yang ada juga
pada diri kita. Maka bila kita nak sucikan hati kita, kita ingat pada Allah dalam hati tempat berkumpulnya kebaikan itu. Jadi hati adalah satu apa orang kata apa, anggota badan kita yang dipanggil sebagai center of the body. Gitu. Jadi kalau kita jaga center kita selain daripada akal kita lah kan, hati kita baik, insya-Allah baiklah seluruh anggota badan kita insya-Allah. Kemudian zikir dengan penuh merendah diri. Ni nak berzikir ada cara, bukan dengan kita duk ni contoh saya sebut contoh. Orang kata apa? Zikir dengan orang kata terlalu ekstrim. Contoh la. Dia jadi macam satu masa dia naik share. Pernah tengok video kan, ada orang yang dizikir pada awalnya, tapi disebabkan dia terlalu orang kata apa, melayani dia punya feeling dia tu, sampaikan sebab tu Allah sebut zikir dengan penuh rendah hati, bukan seorang yang nyaring. Bila dengan nyaring dia akan main feeling lain. Tu Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu zikir kita dengan penuh rendah hati, kita zikir penuh rasa takut, dia akan datang kemanisan ingat kepada Allah Ta'ala itu. Jadi zikir dengan rendah diri kita, zikir dengan penuh rasa takut kepada Allah SWT. Bila kita sebut nama Allah, kita hayati makna dia. Bila kita hayati makna dia, kita tahu apa yang sedang kita lafaz itu, dan apa yang kita lafaz itu adalah menimbulkan rasa takut kepada diri kita. Jadi kalau kita lafaz, kita tak tahu apa makna, maka makna itu tidak memberikan kesan kepada kita, yakni rasa takut kita, khauf kepada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya zikir dengan suara yang lembut. Ni nak panggil kawan kita pun baik kan. Din mai sa contoh. Mai sa contoh. Ni dia panggil kawan-kawan suara lembut, tapi bila zikir cakap kuat-kuat pasal apa? Kan duk duk lawan siapa paling kuat. La illallah. Contoh kan. Kita zikir tenang, relax, suara yang lembut kan. Jadi insya-Allah ingat kita kepada Allah itu adalah sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita dengan kita menjaga adabnya. Alright. Seterusnya ni ada lagi para ulama menyatakan bahawa adab berzikir yang lain termasuklah bersihkan mulut. Sebelum nak zikir sebut nama Allah itu, gosok gigi dulu, kumuk dulu, sebenarnya kekotoran, dan menyucikan diri daripada hadas. Hadas ada berapa? 2. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil kita ambil sembahyang, hadas besar kita mandi wajib. Jadi adab dulu ikut ulama, kita mandi wajib siap, kita berwuduk siap, kemudian kita bersugi, kita menyucikan mulut kita, kita zikir sebut nama Allah. Yang kedua, memastikan tempat zikir bersih daripada kekotoran dan suci daripada najis. Dengan duduk berzikir di bilik yang contoh, dengan bila berzikir kat tempat-tempat sampah yang kotor kan, tak suci dan sebagainya. Jadi kita nak ingat kepada Allah, kita cari tempat yang bersih dan suci daripada sebarang najis. Menghadap kiblat ketika berada dalam majlis zikir, duduk dalam masjid menghadap kiblat dah, jangan kita duduk membelakangi kiblat. Tak ada masalah, cuma adab, jaga kita punya orang kata akhlak ketika kita nak ingat kepada Allah. Jadi bila kita zikir menghadap ke arah kiblat, itu adalah salah satu perkara yang ulama gariskan sebagai adab zikir. Zikir dengan tenang dan khusyuk. Jangan tengah duk main bola duk berzikir. Contoh tengah duk penat, tengah duk lapar, tengah duk mengantuk bila zikir. Tak sesuai, sebab dia boleh mendatangkan rasa gusar pada diri kita, rasa tak khusyuk, sebab kita sedang fokus kepada perkara yang lain. Jadi tenang, khusyuk, kita zikir. Berusaha untuk memahami maksud lafaz zikir. Bila kita zikir, kita ingat pada Allah, tapi kita tak tahu makna. Kadang-kadang ia agak merugikan kita, sebab kita tak tahu makna dia, kita tak dapat feeling, kita tak dapat kemanisan bila kita menyebut nama Allah itu. Jadi kita berusaha belajar. Tengok dalam YouTube pun tak apa, ada dah ni dalam YouTube kan. Tengok dalam Google ke kan, Al-Fadhil Ustaz Google, tu research tengok maksud dia apa dia. Ngaji belajar, dan insya-Allah bila kita zikir tahu makna, itu lebih baik. Berzikir bersama-sama imam seperti selepas solat berjamaah. Lepas solat, sebaiknya selalunya tu imam dia akan berwirid. Bila berwirid, kita follow, kita ikut pelan-pelan.
InsyaAllah dengan ikut kita itu, kita akan dapat serba sedikit orang kata apa, waktu untuk kita berzikir. Jangan kita orang kata lepas-lepas bagi salam, tanpa doa, tanpa zikir, terus bangun dan terus meninggalkan tempat solat. Kita duduk seorang-seorang. Kalau tak ada orang nak berzikir, nak solat dalam nak apa, berwirid dalam masjid selepas solat berjemaah tu, kita boleh buat sendiri-sendiri. Paling kurang 33 kali subhanallah, paling kurang 33 kali alhamdulillah, kan, Allahu akbar. Paling kurang lebih cantik Nabi sebut apabila selesai kita bagi salam, bacaan sehinggalah ke ayatul kursi. Selagi mana kita tak berubah tempat duduk, selagi itu kita akan memperolehi kebaikan. Boleh dekat tu, tak ada masalah. Jadi zikir sama-sama dengan imam selepas solat berjemaah. Jangan kalut Nabi mana kan, insyaAllah ketidakkalutan kita itu akan membuahkan pahala. Ayat nombor 7, memilih waktu yang afdal. Afdal ni apa makna dia? Waktu yang lebih baik, waktu yang paling istimewa untuk kita ingat pada Allah, iaitulah waktu yang Allah paling suka, waktu solat fardu. Solat yang paling Allah suka ialah solat fardu. Dan solat yang orang kata apa, Nabi sebut solat yang terbaik ialah solat fardu. Solat lain yang lebih baik ialah solat malam, qiyamul lail. Okey, jadi lepas solat fardu kita zikir waktu afdal. Dan yang ke-8, mengelakkan berzikir dalam keadaan yang tidak sesuai, seperti ketika sedang qada hajat. Apa maksud qada hajat ni? Buang ayat kecil, buang ayat besar, tak kira dalam bilik ayat ke, dalam tempat-tempat yang ni lah, yang duk qada hajat tu kan. Tengah duk qada hajat, tiba-tiba duk pergi berzikir. Orang luar ketuk pintu, "Oi, yang zikir apa dalam bilik ayat?" Contoh kan, jangan duk pergi marah dia sebab kita buat salah. Jadi zikir dalam keadaan yang sesuai, masjid ke, dalam kereta ke, contoh dalam bilik ke, dalam kelas ke, kan. Jadi ambil masa tu kita ingat kepada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya ini doa agar dipermudahkan untuk berzikir. Doa kita kena tahu juga doa untuk kita nak mudah ingat kepada Allah, iaitulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah untukmu sebaik-baiknya. Itu doa kita. Baca doa ni insyaAllah setiap kali lepas solat fardu kita, lepas solat sunat kita, insyaAllah Allah akan mudahkan kita untuk sentiasa ingat padanya. Okey, ni kita nak masuk sikit pada kepatuhan malaikat dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah cerita tadi ni, Allah jadikan malaikat sebagai contoh, sebagai motivation to ours. Syekh cakap bahasa Inggeris sikit. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, para malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul? Yes, that's right. Mereka tidak sombong untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berzikir memuliakannya. Para malaikat juga sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil mana? Kita tengok surah As-Saffat ayat 164, 166 hingga 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Sadaqallahul azim. Dan tiada sesiapa pun daripada kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadah. Dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Ni siapa yang sebut ni? Para malaikat. Malaikat cerita mereka lah yang paling banyak darjat kedudukan yang tertentu. Ada yang ada darjat-darjat sekian. Mereka lah yang berbaris junjung perintah dan beribadah kepada Allah. Mereka lah yang bertasbih menyucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Ini malaikat. Kemudian kita tengok pada satu riwayat, satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut daripada Abu Zar, meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ucapan yang paling afdal, kata-kata yang paling baik, Nabi SAW menjawab, mastafallahu limalaikatihi aw li'ibadatihi aw li'ibadihi
subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang ni ucapan yang apabila Nabi ditanya kepada Nabi, apakah kata-kata yang paling baik, maka Nabi kata subhanallah wa bihamdihi. Apa maksud dia? Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kita dah sebut subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kata-kata yang paling hebat, paling baik. Nah, ucapan yang dipilih oleh Allah untuk malaikat dan para hamba-Nya, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Okey, seterusnya pengajaran. Ni pengajaran lahan ni nak birah. Alright, sebagai umat Islam, nombor satu, apa yang perlu kita buat? Kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala sepanjang masa agar hidup kita lebih tenang. Nak dapat tenang, ingat pada Allah cara dia. Kemudian, kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir agar dapat menambahkan rasa khusyuk, takut dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita zikir dengan suara yang lembut, yang orang kata apa, tidak nyaring, maka kita akan rasa khusyuk, kita rasa takut, kita rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaringkan suara tadi ni. Bila kita menyaringkan suara, maka kita macam seolah-olah kita macam tidak beradab kepada Allah Ta'ala, kerana Allah SWT Maha mendengar. Kita hendaklah mencontohi ni yang keempat. Kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir agar tidak lalai dan sombong. Malaikat zikir sentiasa untuk mendapatkan untuk mengelakkan rasa sombong, untuk mengelakkan kelalaian. Jadi kita kena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dekat tu nah, boleh dekat tu insya-Allah. Okay, last amalan. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas irba'u. Irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Muttafaqun alaih. Wahai sekalian manusia, kasihilah dirimu, Nabi sebut, sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang pekak dan yang jauh. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada Allah yang Maha mendengar dan dia sentiasa bersama dengan kamu. Maknanya Nabi sebut kepada kita, janganlah kita duk menyaringkan suara. Allah bukan pekak, bukan Allah duk jauh pun, Allah dekat dengan kita. Maka kita orang kata merdukan suara kita, lembutkan suara kita. Right? Dapat. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Jadi selesai untuk pelajaran 5 zikir penenang hati abang-abang, kakak-kakak tingkatan 3. Okey. Jadi terima kasih kepada yang menonton perkongsian kita pada kali ini. Jadi mungkin boleh tulis di bawah apakah maksud zikir, apakah orang kata apa, intisari ayat yang boleh kita dapat, apakah kesimpulan yang boleh kita simpulkan daripada perkongsian pada kali ini. Boleh kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu alam. Terima kasih. Minta ampun kekurangan kesilapan sepanjang perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Alright. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.